Tahu tak? Syaitan dia paling kecewa bak maaf. Dia susah payah membuatkan kita ini bergaduh. Susah payah dia melagakan kita. Susah payah dia goda orang yang menyakiti kita. Susah payah dia menggoda orang yang fitnah kita. Tiba-tiba mulut kita sebut maaf, lebur semua usaha dia. Dia kata dah usaha bertahun-tahun dua orang ni bergaduh, tiba-tiba maaf baik balik. Ya Allah, menyesalnya, susahnya. Hanya dengan maaf dan taubat syaitan kecewa. Jadi hari-hari kita perlu istiqamah mengecewakan syaitan. Jangan mengenyangkan syaitan, mengecewakan syaitan. Dua saja. Taubat, istighfar dan juga maaf. Sebab tujuan syaitan adalah supaya kita mati dalam keadaan tak sempat bertaubat dengan Allah. Mati dalam keadaan tak sempat minta maaf dan beri maaf kepada manusia yang lain. Sebab apa? Itulah di antara jaminan baginya apabila manusia ini tak sempat bertaubat dengan Allah, dia mati dalam keadaan tak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Kamai lagi bila orang datang mengadu, saya pun keluarlah dalil. Dalil kamai lagi, makcik, salamun alaikum bima sabartum. Nanti makcik akan terima salam yang istimewa daripada Allah dan para malaikat. Itu firman Allah, salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Makcik tu pun tenang, terima kasih Ustazah, Allahu Akbar. Bila terkena pada batang hidung saya dah lupa dah ayat tu. Menangis, sedih. Suami saya tanya, kenapa sedih sangat? Tengoklah bang, tengok dia tulis apa. Suami pun baca, oh kena maki hamun, oh kena kata, oh kena ni. Lepas tu suami saya cakap apa? Hati kotor ni. Siapa hati kotor bang? Dia orang yang tulis ke? Tak, awak hati kotor. Suami cakap saya hati kotor. Kenapa bang cakap saya hati kotor? Suami saya dengar ni. Kenapa cakap saya hati kotor? Kalau hati bersih, kita buat kerja bukan nak cari redha manusia, nak cari redha Allah. Janganlah terkesan dengan caci maki manusia. Tapi kalau hati tu kotor, memang mudah kecil hati terasa dengan kata-kata manusia. Saya pun kata astagfirullah. Mula nak marah dia kan sebab kata hati kita kotor. Kalau boleh kita nak dengar apa? Subhanallah, sabar ya, dia orang ni hati memang salah ni. Baru sedap kita dengar kalau disalahkan orang lain, betul ke tidak? Saya nak tanya, kita boleh tak kawal orang lain daripada mengata kita? Tak boleh. Boleh tak kawal orang lain daripada menghina kita? Tak boleh. Kita hanya mampu mengawal hati kita. Hati kita ini boleh kuat dengan apa? Zikrullah. Suami saya tegur, dah lama ke melalaikan zikir? Dulu tamis zikir sekian-sekian. Sekarang ni abang tengok dah kurang dah. Yang paling nampak kita adalah pasangan kita. Macam mana kita mula leka, mula lalai dan segala-gala dan sebagainya. Dia jadi kawan kita, nak negur kita nampak. Dia kata kalau hati kuat, datang apa pun caci maki, tetap boleh tenang. Sebab apa? Dia kata diri sendiri tahu, dah selalu ceramah kan, sekarang ceramah pada diri sendiri. Masya Allah. Ayat Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya saja dengan kamu ingat Allah, kamu zikir pada lidah, zikir pada akal fikiran, zikir pada hati, hati kamu akan tenang. Sebab itu bila hati kita rasa gelisah dengan ujian Allah, menunjukkan hati kita tidak tenang, dan itu menunjukkan bahawasanya kita kurang zikrullah. Kalau kita letakkan kepada orang luar untuk kita jadi syarat tenang, kita tak akan tenang selama-lamanya. Bang saya ni tak tenang sebab dia orang, bukan sebab saya. Kalau dia orang tak mengata macam ni, saya okey je hari ni. Nampak tak? Kita meletakkan cuaca hati kita bergantung kepada orang luar. Sebenarnya cuaca hati kita tergantung kepada hati kita. Kalau kuat zikrullah, ingat Allah, bersihkan hati, hati kita akan lapang. Masa ujian pun tak sempit sebab luas. Masuk lagi ujian kedua tak sempit lagi. Tapi kalau hati sempit, ujian kecil je tapi tak muat nak masuk. Bila masuk jadi sesak nafas, sesak dada. Sebab itu dalam keadaan begini, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ketika saya masa tu nak ceramah. Ada seorang hamba Allah depan saya, dia kata, Ustazah ni asyik tinggalkan anak-anak ya.
Ya puan, kenapa ya puan? Ustazah duk sibuk baikkan orang luar, anak-anak dah baik ke? Ustazah ni duduk sibuk didik orang luar, anak dah didik ke? Kalau esok-esok anak-anak ustazah tak menjadi, barulah ustazah menyesal. Esok-esok kalau anak ustazah sekian-sekian, dia beri ketakutan. Masa tu hati saya jadi sempit sangat, menangis. Saya rasa masa tu saya nak balik je rumah, saya tak jadi nak ceramah. Masa tu saya sedang pegang baby saya yang 4 bulan. Dia kata duk heret anak ni mana-mana. Subhanallah. Masa tu tiba-tiba rasa sempit, sesak nafas. Saya rasa, ya Allah, ketakutan hati seorang ibu apabila diugut dengan keadaan anaknya. Masa tu saya ulang-ulang ayat surah Ghafir ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Daku menyerahkan urusanku, anak-anakku kepadamu ya Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya engkau lah maha mengetahui keadaan hamba-Mu. Engkau tahu bagaimana keadaan diriku. Aku sangat lemah ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan daripada Allah. Bahkan di sana ada ibu ayah yang sepenuh masa, banyak masa dengan anak, tetapi kurang pergantungan dengan Allah, tetap diuji oleh Allah tentang anaknya. Maksudnya jangan sekali-kali kita merasakan bahawasanya apa yang berlaku sama ada baik atau buruk adalah hasil tangan kita, tetapi ia adalah bentuk pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu cerita saya. Semua orang ada cerita masing-masing. Cuba kita reflect kepada cerita masing-masing. Apa pun berlaku selepas ini, insya-Allah kita kena lebih kuat. Kekuatan kita bergantung sejauh mana kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramallah dengan ayat tersebut dan juga zikir-zikir yang lain yang dah ibu-ibu, bapa-bapa sekalian dapat ilmu daripada orang tu, dapat ilmu daripada orang ni. Beramallah. Tetapi di antara ayat yang boleh menguatkan jiwa kita juga adalah surah Ghafir ayat 44. Kita baca sama-sama boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Daku menyerahkan urusanku kepada Allah. Kesedihanku, kebimbanganku, kerisauanku, kesakitanku, kepedihanku, segala-galanya kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad. Maha melihat keadaan hamba-Nya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Muslimat, muslimin sekalian, bila kita sebut begitu, bila berlaku apapun ujian Allah, duduk sekejap. Aku menyerahkan kelukaanku ini ya Allah, kerisauanku ini ya Allah kepadamu ya Allah. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaanku, keadaan hamba-Mu. Lalu insya Allah, Allah akan menghantar malaikat untuk memberi kekuatan, membisikkan ilham sebagaimana hadis, sebagaimana firman Allah tadi yang disebutkan, mereka yang istiqamah bila berlaku ujian terus mengadu kepada Allah. Istiqamah bila melalui apa-apa musibah terus mengadu kepada Allah, sebut nama Allah. Allah akan menghantar malaikat membisikkan kepada kita, beri ilham kepada hati kita, iaitu alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut, kamu bimbang, kamu risau, dan janganlah kamu bersedih hati, kerana kamu akan diberi ganjaran syurga.